Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Syaban 29 Mac bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Pembayaran KWSP single payment. Wan Kamarul Bahri di penjara sehari, denda RM20,000. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan membuat bayaran bagi pengeluaran khas hanya sekali pembayaran sahaja atau single payment. KWSP dalam kenyataan hari ini memaklumkan bayaran akan dikreditkan ke dalam akaun bank simpanan atau semasa ahli dengan jumlah pengeluaran maksimum sebanyak RM10,000 dan minimum RM50 bermula 20 April nanti. Permohonan boleh dibuat bermula 1 hingga 30 April ini. KWSP memaklumkan ahli perlu memastikan akaun bank masing-masing adalah aktif dan di bawah nama ahli sendiri. Mereka juga digalakkan untuk menyemak baki simpanan KWSP melalui iAccount ahli, aplikasi mudah alih iAccount atau kios KWSP. Ahli juga perlu memastikan baki dalam akaun 2 telah digunakan sebelum mengakses akaun 1 dan mengekalkan jumlah minimum sebanyak RM100 di dalam akaun. Pengeluaran boleh dibuat menerusi portal pengeluarankhas.kwsp.gov.my yang juga boleh diakses melalui aplikasi mudah alih iAccount. Sementara itu, akaun bersama atau akaun yang didaftarkan di bawah nama syarikat adalah tidak dibenarkan dan semakan status permohonan boleh dibuat bermula 9 April melalui portal yang sama. Bagaimanapun, KWSP turut mengingatkan ahli supaya mempertimbangkan jaminan pendapatan mereka pada masa depan dan hanya mengeluarkan simpanan mereka sekiranya benar-benar perlu. Pada 16 Mac lepas, kerajaan membenarkan pengeluaran khas caruman KWSP sebanyak RM10,000 bagi meringankan beban rakyat Malaysia di bawah umur 55 tahun yang masih terkesan susulan pandemik COVID-19 bermula 1 hingga 30 April ini. Tidak pernah rakam keterangan saksi melalui panggilan telefon. Itu kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhril Sani Abdullah Sani dalam memberi nasihat dan peringatan kepada orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa dan meminta maklumat bank untuk melakukan sebarang transaksi. Pihak berkuasa tidak akan sekali-kali menelefon mana-mana orang. Baik dia saksi, baik dia sebagai suspek. Pihak berkuasa tidak akan telefon. Pihak berkuasa akan hanya kalau perlu telefon, akan memaklumkan encik, tuan, puan, diperlu hadir ke pejabat untuk memberikan kerjasama. Jelas beliau lagi, penjenayah cyber sukar dikesan sekiranya mangsa lewat membuat laporan polis. Memang dalam keadaan sekarang ini agak sukar untuk pihak berkuasa mengesan kerana kebanyakan kes bila telah kena scam, mereka akan datang buat laporan seminggu ataupun sebulan selepas mereka sedar mereka telah pun ditipu. Pada ketika itu segala jejak telah pun hilang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis pelancaran buku jenayah cyber di Malaysia, impak leluasa internet di ibu negara. Berdasarkan kajian Institut Keselamatan Awam Malaysia, IPSOM, hampir 70% kes jenayah cyber telah direkodkan iaitu pada kadar yang membimbangkan. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM akan bekerjasama dengan rakan strategik di Asia Tenggara dalam usaha mengukuhkan keselamatan dunia cyber susulan kes seumpama itu berlaku di seluruh dunia. Mengaku bersalah atas tuduhan menggunakan dokumen palsu, bekas pengurus syarikat pengangkutan Wan Kamarul Bahri Wan Roslan didenda RM20,000 dan dipenjara sehari oleh Mahkamah Session Shah Alam. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di syarikat tempatnya bekerja sebelum ini di Pelabuhan Kelang 3 tahun lalu. Mahkamah memerintahkan hukuman penjara itu bermula hari ini dan jika gagal membayar denda, Wan Kamarul Bahri boleh dipenjara selama 6 bulan.
Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan curangnya telah menggunakan surat permohonan syarikat isterinya KR Resources Malaysia Sdn Bhd bertarikh 20 Ogos 2019 sebagai tulen. Ia bagi mendaftar sebagai subkontraktor pengangkutan kepada FGV Transport Services Sdn Bhd bagi mengangkut minyak sawit dan baja yang tertuduh ketahui pada masa menggunakannya adalah satu dokumen palsu. Kesalahan itu dilakukan di syarikat perkhidmatan pengangkutan berkenaan di Pelabuhan Klang pada 26 Ogos 2019. Ia merupakan kesalahan mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun sama yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Selepas 22 hari operasi mencari dan menyelamat, 2 mangsa tertimbus reruntuhan kuari di Keramat Pulai, Simpang Pulai, unit anjing pengesan Kes 9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mula mengesan bau mangsa yang masih belum ditemui. Timbalan Komando Operasi 2 JBPM Perak, Umrani Cik Mat berkata, 2 anjing dari unit itu yang dibawa masuk sejak semalam bagi membuat pencarian menunjukkan petanda positif. Menurut Umrani, pencarian menggunakan unit K9 itu dan anjing terbabit menunjukkan minat pada satu titik. Katanya pencarian diteruskan hari ini dan kerja-kerja menggerudi lubang di titik yang dikenal pasti akan diperluas untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Jelas beliau, selain K9, pasukan bomba turut dibantu pihak Universiti Teknologi Petronas UTP yang menggunakan peralatan gerudi khas untuk mengesan kedudukan jengkaut pada kedudukan yang sukar. Pada 19 Mac lalu, TV Al Hijrah melaporkan pasukan penyelamat telah mengenal pasti kedudukan 2 mangsa yang tertimbus itu dan kerja-kerja penggalian serta penebukan bongkah batu di kawasan seluas 9 meter persegi dengan kedalaman 11 meter dijalankan dengan menggunakan mesin gerudi. Kerja-kerja itu dipantau sepenuhnya oleh pasukan khas operasi, taktikal dan penyelamat Malaysia Storm Bomber bagi memastikan keselamatan anggota penyelamat dan pekerja syarikat kuari. 250 petani terima baja dan racun perosak. Alhamdulillah, bertemu kembali. 250 petani di daerah Marang lega apabila masing-masing menerima 25 kg baja organik dan 1 botol racun perosak. Selain bersyukur, mereka yang ditemui berkata pemberian daripada Kerajaan Negeri Terengganu itu amat membantu terutama dalam menghadapi peningkatan kos tanaman dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Seorang petani Musaras Lela yang mempunyai 2 ekar tanaman sayur berkata, sejak kebelakangan ini dia terpaksa bergelut dengan kenaikan kos tanaman yang kini mencecah RM2,000 hingga RM3,000 berbanding hanya kira-kira RM1,000 sebelum ini. Kos tanian ini memang keadaan ini sangat ketara lah tingginya dengan baja racunnya sekali ganda naik. Baja sekali ganda, racunnya import barang pertanian ni semua naik. Jadi pengurusan pertanian ni dia kos dia sangat tinggi lah sekarang masa sekarang ni. Harapan kita untuk pihak bagi kerajaan untuk membantu yang lebih kerak lagi. Manakala Mamat umur 65 tahun yang mempunyai 2 ekar setengah kebun tanaman labu, kacang botol, kacang panjang dan timun berharap supaya kerajaan dapat mencari jalan penyelesaian mengatasi ketidaktentuan harga kos penanaman yang akan turut menjejaskan harga sayuran di pasaran. Rakyat sekarang ini kita agak membantu kerajaan ini minta menstabil harga, kita katakan memuaskanlah sikit kita. Lepas tu pula mana ni harga minyak sehari tidak menentu. Kita nak minta kerajaan diteguhkan. 31. Tak sedih ni mana ni. Kalau boleh batuan ni diteguhkan. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Perladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Dr. Azman Ibrahim berkata, pemberian baja tersebut merupakan antara usaha kerajaan negeri bagi meningkatkan pendapatan golongan petani. Jadi apa yang kita buat pada hari ini sebahagian daripada kelangsungan program kita menyantuni
warga tani, warga penternak, warga nelayan yang terkesan lantaran kerana situasi yang tidak menentu sekarang ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program pemberian baju pertanian kepada pekebun kecil B40 Parlimen Marang di Kampung Rusila di Marang. Katanya kerajaan negeri sentiasa berusaha mengubah nasib golongan petani dan pekebun kecil agar dapat keluar daripada garis kemiskinan serta meraih pendapatan lebih RM3,000 sebulan. Di Kelantan, 150 orang terdiri daripada balu polis, pesara, mu'alaf serta asnaf disantuni dalam program Hijrah Prihatin anjuran TV Al-Hijrah. Program CSR dengan kerjasama Polis Kelantan itu antara lain bagi memberi bantuan kepada warga polis serta mereka yang memerlukan. Pertamanya saya mewakili Polis Kontingen Kelantan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana program CSR yang kita adakan pada pagi ini adalah program yang julung-julung kali diadakan bersama media. Ini memberi sedikit sebanyak ruang kepada warga Pidarem, terutamanya yang memerlukan bantuan. So bantuan pada hari ini berbentuk makanan asas, alat-alat belajar untuk kanak-kanak, sudah tentu memberi semangat baru kepada mereka. Datuk Syafin berkata program yang diadakan sempena menyambut bulan Ramadan serta sambutan Hari Polis ke-215 ini menunjukkan hubungan erat antara polis dan media. Beliau berkata demikian kepada kru Berita Al-Hijrah selepas menghadiri program Tanggungjawab Sosial Corporate TV Al-Hijrah bersama Polis Diraja Malaysia PDRM Kelantan di Kota Baru. Terima kasih bagi pada TV Hijrah dengan prihatinnya dia dan bekerjasama dengan Ketua Polis Negeri Kelantan atas sumbangan dan jasa baik dan prihatinnya KP kepada anggota-anggota pesara polis. Itu sajalah, saya terima kasih banyak-banyak. Tak dapat perkara ini tidak dapat dilupakanlah. Jadi hasrat kami sedikit sebanyak bantuan kami itu dapat meringankan sikit beban mereka, terutamanya apabila untuk menghadapi bulan puasa yang akan datang insya-Allah, dan untuk kita sama-sama berkongsi rezeki apa yang kita dapat. Menurutnya lagi, program Hijrah Prihatin yang mendapat sambutan baik daripada masyarakat akan diteruskan lagi pada Ramadan menerusi program Hijrah Prihatin Skuad Bubur Lambuk 2022 bertemakan dakwah melalui frontliner. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyasarkan semua negeri menggunakan sistem pengkalan data mu'alaf e-mu'alaf pada penghujung tahun ini. Ketua Pengarahnya Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, sejak dibangunkan pada tahun 2013, sistem tersebut telah digunakan di 7 buah negeri. Kita berundinglah dengan pihak negeri sebab sekarang ni perkara ni dah macam menjadi satu keperluan jugalah untuk kita ada satu database untuk membantu mu'alaf-mu'alaf ni kita mendaftarkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan mu'alaf ni. Dari situ kita boleh bekerjasama dengan pihak-pihak yang lainlah di kementerian-kementerian lain. Bukan sahaja tadi saya sebut tentang Jabatan Pendaftaran, tetapi juga termasuk Kementerian Wanita dan sebagainya untuk bantuan-bantuan dan sebagainya, bimbingan-bimbingan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan simposium Guru Mu'alaf yang diadakan di Putrajaya siang tadi. Menurutnya, sistem tersebut merupakan inisiatif penting JAKIM bagi mengumpul data mu'alaf yang kini telah merekodkan seramai 58,670 mu'alaf di 7 buah negeri termasuk Perlis, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu serta wilayah persekutuan. Beliau berkata sistem tersebut juga memudahkan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN untuk menyimak nama dan status agama selain memudahkan pengesahan sekiranya perebutan pengebumian jenazah antara keluarga dan Jabatan Agama Islam Negeri berlaku. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAIN-PP) memperkenalkan 3 kadar zakat fitrah untuk tahun 1443 Hijrah bagi memberi peluang kepada umat Islam menunaikan kewajipan itu mengikut kemampuan masing-masing.
3 kadar zakat fitrah yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang ialah RM7, RM13 dan RM20 seorang. Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Yang di-Pertua Main PP, Datuk Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman memaklumkan kadar zakat fitrah RM7 seorang ialah untuk kumpulan majoriti yang memakan beras super special tempatan 5% dan 10% hancur. Kadar RM13 seorang bagi yang memakan beras wangi, manakala kadar RM20 seorang bagi yang memakan beras berkualiti seperti basmati. 3 kadar zakat fitrah ditetapkan pada tahun ini bagi memberi peluang kepada umat Islam di Pulau Pinang yang memiliki kelebihan dari segi kemampuan menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah dengan kadar yang lebih tinggi ikut kemampuan masing-masing. SOP tahun ini kita boleh membayar fizikal dan juga online pun masih terbuka seperti biasa. Jadi SOP-nya itu adalah samalah dengan SOP yang lainnya. Dalam pada itu, beliau berkata kutipan zakat fitrah di Pulau Pinang pada tahun lepas adalah sebanyak RM6.02 juta dan pihak ZPP menyasarkan kutipan zakat fitrah tahun ini sebanyak RM6.5 juta. Jelasnya, semua kutipan akan dilakukan oleh 1,709 amil yang dilantik Main PP daripada 234 kariah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pentauliahan Amil Zakat Fitrah 2022 dan sidang media pengumuman kadar harga zakat fitrah 2022 Negeri Pulau Pinang di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Kurma segar sejuk kini mendapat permintaan tinggi ketika Ramadan. Pengeluar produk makanan sejuk beku Tishas Foods Sdn Bhd yakin edaran kurma jenis balagh Zaghlul yang dipetik dengan tangan di Mesir mendapat permintaan tinggi peminat makanan sunnah itu. Ketua Pegawai Eksekutif Tishas Foods Sdn Bhd Syamsul Shah Sulaiman berkata, balagh Zaghlul yang diedarkan mereka tidak melalui sebarang pengawitan bagi mengekalkan rasa manis dan rangup kurma. Proses yang dilalui secara semula jadi sekaligus mengubat rindu kepada kelazatan kurma dari Tanah Suci. Produk frozen kurma ni sendiri adalah memang kita merasakan para pelanggan Tisha tu sendiri wajiblah merasai kenikmatan fresh kurma yang dipetik daripada Mesir, daripada ladang terus kita bawa ke sini dengan keadaan frozen, tak ada bahan pengawet, tak ada apa-apa. Kurma ini bukan sahaja sesuai untuk dimakan begitu sahaja, malah elok diberikan sebagai hadiah. Pelanggan yang membeli 3 paket kurma akan mendapat beg khas. Sementara itu, bagi menghargai pelanggan sempena ulang tahun ke-10 Tishas Food, syarikat itu menyediakan cabutan bertuah bernilai RM50,000 dari Disember tahun lalu hingga Mei 2022. Apa yang perlu mereka buat adalah mereka memotong keratan pack Tisha tu yang ada scan code tu dan setiap penyertaan tu hanya 5 paket saja. Layari laman sesawang tishafood.com.my untuk maklumat lanjut. Aplikasi mudahkan urusan daftar jemaah haji umrah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Isu pencerobohan melibatkan ruang udara dan perairan Malaysia di Laut Cina Selatan oleh aset ketenteraan China sebelum ini tidak boleh disamaertikan dengan krisis yang berlaku antara Rusia dan Ukraine. Profesor Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS, Profesor Muhammad Kamarul Nizam Abdullah berkata, ini kerana tindakan provokasi oleh negara tembok besar China itu tidak bersifat kekerasan seperti yang berlaku antara Ukraine dan Rusia. Dari pendekatan yang dibawa oleh China itu sendiri adalah berbeza. Ya, walaupun China dia claim secara atas kertas, ya, secara perbuatan seolah-olah cuba menakutkan negara jiran, tetapi China tidak menggunakan kekerasan yang boleh membawa kepada keadaan peperangan itu sendiri, ketegangan di antara negara jiran. Kerana China mahu maintain hubungan yang baik
dengan negara-negara ASEAN. Ini ada kerana kepergantungan ekonomi, perdagangan di antara kedua-dua pihak. So China pun juga menggunakan pendekatan bilateral dan multilateral untuk menyelesaikan masalah ini. Tambahnya, pencerobohan Laut Cina Selatan adalah berbeza dengan konflik antara Ukraine dan Rusia di mana ia mempunyai latar belakang dan sejarah berbeza. Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine disebabkan kepentingan keselamatan dan pertahanan negara Rusia yang tergugat, manakala isu pencerobohan ruang udara dan perairan negara pula melibatkan pertikaian disebabkan tuntutan China ke atas wilayah dan pulau kecil di Laut Cina Selatan. Bagaimanapun, jelas Profesor Kamarul Nizam, sekiranya isu tersebut tidak ditangani dengan baik, ia boleh meningkatkan ketegangan serantau dan menggugat keamanan negara-negara yang berjiran. Asia Tenggara juga dilihat sebagai satu rantau yang tidak stabil. Kita ada banyak perang dulu, perang Vietnam. Kita ada masalah Myanmar dan sebagainya. Kita ada persaingan-persaingan lain, even di kalangan negara jiran, overlapping claim, pertindihan tuntutan kita dengan Filipina dan sebagainya. Itu dah menunjukkan bahawa anytime rantau ini akan masuk kepada apa dikatakan period yang akan boleh menyebabkan ketidakstabilan rantau itu sendiri. Beliau ditemui selepas program Bual Bicara Minda TV bertajuk Perang Rusia-Ukraine, Implikasi Terhadap Asia, anjuran Majlis Profesor Negara MPN di Kajang. Urusan pendaftaran jemaah haji dan umrah dari Malaysia kini semakin mudah melalui aplikasi biometrik Saudi Visa Bio yang baru dilancarkan ibu negara. Melalui aplikasi berkenaan juga, ia juga mampu memendekkan tempoh prosedur kemasukan ke negara itu bagi tujuan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Aplikasi Saudi Visa Bio yang kini dalam fasa pertama akan menggunakan cap jari atau imbasan pada muka untuk melengkapkan proses pengeluaran visa umrah atau haji. Ia juga membolehkan pemohon visa haji dan umrah Malaysia mendaftarkan biodata mereka melalui telefon pintar dan visa mereka akan dikeluarkan secara elektronik tanpa perlu mengunjungi pusat pengeluaran visa. Sebaik sahaja jemaah haji dan umrah tiba di Arab Saudi, mereka hanya perlu memadankan data mereka tanpa perlu mendaftar semula. Data biometrik sekaligus memudahkan proses kemasukan mereka melalui mana-mana pintu masuk. Aplikasi ini dilancarkan pada 2021 selaras titah pemerintah Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan Putera Mahkota Muhammad bin Salman untuk menawarkan perkhidmatan dan kemudahan terbaik untuk jemaah haji dan umrah. Arab Saudi juga negara pertama di dunia menggunakan teknologi pendaftaran biometrik melalui telefon pintar untuk pengeluaran visa elektronik. Sementara itu, Duta Arab Saudi ke Malaysia, Dr. Mahmud Hussein Said Qattan, menyifatkan pemilihan Malaysia sebagai lokasi pelancaran aplikasi telefon pintar ini manifestasi keutuhan hubungan akrab yang terjalin antara kedua-dua negara. Ia juga mencerminkan keyakinan Kerajaan Arab Saudi terhadap agensi Malaysia yang menguruskan haji dan umrah. 3 maut dalam kemalangan jalan raya melibatkan lebih 50 kenderaan di Pennsylvania, Amerika Syarikat, manakala lebih 10 cedera. Kejadian dipercayai berpunca daripada ribut salji yang menyebabkan jalan licin. Nahas terbabit menyebabkan jalan sekitar tempat kejadian terpaksa ditutup buat sementara waktu. Beberapa buah trailer juga terlibat dalam nahas berkenaan dan telah menyebabkan berlaku kebakaran. Anggota bomba dari 2 kawasan berbeza dikerahkan ke tempat kejadian untuk mengawal api serta menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Jelas Coroner Daerah Schuylkill, Dr. David J. Moylan, operasi menyelamat mangsa terlibat masih diteruskan dan angka kematian mungkin meningkat. Berdasarkan rakaman video yang tular di laman Twitter, beberapa trailer dan kereta merempuh dari belakang lori yang berhenti secara tiba-tiba di tengah jalan. Puluhan kenderaan terkumpul di tengah jalan selepas nahas berlaku.
Aspirasi Jalinan Digital Negara atau JENDELA dan Inisiatif Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia atau MyDigital bakal memacu Malaysia sebagai peneraju sektor ekonomi digital yang cekap dan proaktif, seterusnya mencorak sebuah negara bangsa yang berpendapatan tinggi. Sebelum itu, jangan lupa selepas ini program Jiwa yang membawa topik Illness Anxiety Disorder, bahaya selalu berjumpa doktor. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Azizah Arifin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.